أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar terima sudi bersama-sama dengan Gemarul Iman dalam kuliah Isya hari ini dengan kitab Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam dan bacaan surah Al-Mulk insyaAllah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran yang istiqomah duduk dalam majlis ilmu yang tetap setia menunggu daripada maghrib hingga ke saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat takbiran Gemarul Iman yang dipimpin oleh Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita malam ini. Pada malam ini marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita. Kita tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bismillah. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Okey, insyaAllah. Maaf saya dalam kereta. Selama saya tak dalam kereta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami. Thabbit qulubana ala dinik. Kau tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian ya Allah, kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Amanna billah, ya Allah kami beriman denganmu wahai Allah, alladhi khalaqak, yang telah engkau menciptakan kami, wa hilalan khairu warshdin, dan juga anak-anak dan juga bulan yang baru ini. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi dhahaba bisyahri jamadil akhir, yang telah membawa kami bulan Jamadil Akhir, wa jaa bisyahri Rajab, yang telah membawa kami bulan yang baru yakni bulan Rajab yang dimuliakan. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadha syahri Rajab, dan berikan kepada kami kebaikan, keberkatan, kemuliaan di saat mana kami berada di sepanjang bulan Rajab, bulan haram ini. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadza syahri Rajab,
dan kami berlindung denganmu dari segala keburukan, mudarat, kecurian, kemalangan, kesakitan di saat mana kami berada di dalam bulan yang penuh kemuliaan, bulan haram ini iaitu bulan Rajab. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban, berkati kami pada bulan Rajab dan juga Sya'ban yang mendatang. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah suatu hari saat mana dengan umur kami, dengan kesihatan, iman, taqwa, istiqamah, sampaikan kami umur kami, usia kami berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini ya Allah. Dan moga-moga dengan kami sampai pada bulan Ramadan, kekeluarkan kami dari bulan Ramadan sebagaimana fitrah, sebagaimana kami dilahirkan dahulu ya Allah, suci daripada dosa dan maksiat. Allahumma ftah alaina, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah-hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami wahai Allah. Min khazain, dari segala sudut khazanah. Rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dengan nikmat Allah telah sampaikan umur kita, dan Allah telah sampaikan umur kita pada hari ini iaitu masuk bulan Rajab. Moga-moga kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Dan juga kepada yang beribadat, yang berpuasa mungkin sebagainya, moga-moga Allah terimalah amal kita. Amal kita. Jangan tanya saya apa hukum tentang berpuasa tu, tanya orang yang fake lah. Hari ni kita cerita pasal Adam. Orang rumah saya malam tadi, dia terus, bang, malam tadi lah, Wani nak puasa besok. Saya kata, nak puasa Rejab ke? Tak, qada. Rupa-rupanya perempuan biasalah, sebut Rejab je menggigil sebab belum qada puasa. Begitulah malasnya seorang perempuan, kan? Baru nak qada puasa. Laki tak adalah qada. Laki mana pernah nak curi-curi puasa ni, kan? Cukup je puasa Ramadan. Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan nikmat. Dia puasa lah tu. Lepas tu dia ajak saya puasa sekali. Oh, tak boleh. Sebab malam tadi pagi je, daripada subuh, saya ada kuliah subuh. Lepas tu pukul 8 sampai pukul 1 saya ada kursus umrah. Tak boleh. Dan saya kalau bercakap panjang, lama, dia takut nanti, saya tak kisah dengan lapar. Saya cuma takut haus je. Haus sebab panjang tengah hari, sebab kursus tu di luar. Pasti ikut umrah tu nanti waktu tawaf, dekat dami umrah tu, sa'i. Yang tu tak boleh tahan. Jadi itulah. Saya terpaksa lah suruh dia puasa sendiri. Jadi sesiapa yang berpuasa, yang belum qada, bolehlah qada puasa. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk dalam buku ataupun dalam kitab Beginilah Rupanya Kisah Nabi Allah Adam. Kisah Nabi Adam yang lepas kita masuk dalam bab kita nak mencari cahaya ni, kan? Saya duduk bawah RNR di RNR ke hentian di tol Kempas. Saya bila teringat saya mencari cahaya ni, mencari mana tempat yang ada cahaya, kan? Walaupun kita baca Al-Kahfi, cahayanya cahaya hati, kan? Kadang-kadang bila nampak muka saya bercahaya tu sebab cahaya lampu, lampu. Tapi hari ni tak ada berapa cahaya, jadi saya nampak cahaya bawah lampu ni. Bila saya ingat cahaya ni, Allah cuma bagi tahu kepada kita supaya kita mencari cahaya. Jangan sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan sifat manusia. Kan? Sifat manusia ni iaitu daripada ayat masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Maksudnya perumpamaan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Di sini orang munafik. Mereka ini mencari cahaya daripada Allah. Kalau orang beriman cari cahaya daripada Allah mudah. Dibaca je Al-Mulk dapat cahaya. Kan? Dibaca Al-Kahfi malam ni, dibaca Al-Kahfi pada hari Jumaat, seminggu Allah bagi cahaya pada hati dia. Jadi antaranya lagi cahaya apa dia? Iaitu dua cahaya yang hebat. Yang diturunkan pada Isra' wal Mi'raj. Kan? Ketika mana berada di langit ketujuh. Ketika itu dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Nabi bagi tahu dia diturunkan dua ayat, dua cahaya, iaitu pertama suratul Fatihah dan juga dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu juga cahaya. Jadi baca Amna Rasulullah Bima di rumah. Sebab
Nabi bagi tahu di antara barang siapa yang membaca amanah Rasul bima la yukallifullah di rumahnya 3 hari berturut-turut, maka tidak akan didekati oleh syaitan. Jadinya cuma nak sebut cahaya banyak kafir. Cuma bila orang-orang kafir munafik ni, mereka itu mencari cahaya sebagaimana apa? Iaitu au kasayyibin minas sama' fihi dhulumatu wa ra'dun wa barq. Orang-orang kafir ni, mereka ni dalam keadaan tak nampak. Wa taraknahum wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Mereka zulumat, gelap. Mereka tak dapat melihat dengan hati. Kenapa? Mereka ni seolah-olah mencari, mereka gelap dan mereka ni mencari cahaya ni dengan wara'dun wa barqun, cahaya peti. Macam gelap gelita ni saya nak cari macam mana tak nampak. Saya cari dengan cahaya waktu saya tunggu guru, wara'dun wa barqun, peti, cahaya peti. Itu cahaya peti. Cahaya kilat. Bila cahaya kilat ni saya nak baca ni mana muka surat. Tapi saya mencari cahaya ni nak nampak dengan cahaya kilat. Agak-agaknya mata kita boleh buntar tak mata. Dapat tengok, tunggu cahaya baru nampak. Oh ini, rasanya dapat jumpa tak barang? Dapat tak jumpa barang yang kita cari? Hidayah yang kita cari, kalau kita cari dengan cahaya kilat. Tunggu cahaya guru peti, sehingga Allah bagi tahu yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir peti itu bukan hanya dapat menerangkan hati kamu, malah dia menyambar mata kamu. Maksudnya dia bukan hanya dia peti tu, cahaya tu bukan hanya kamu tak nampak cari barang, malah dia juga boleh bahaya cahaya tu. Boleh memberikan kamu mudarat. Itu di antara hari ini, moga-moga kita semua carilah cahaya dengan cahaya iman. Cahaya iman. Sebab kebenaran datang daripada Islam. Sebab tu kalau ada orang munafik, dia mencari cahaya dengan cara yang salah. Bukan cahaya daripada cahaya Allah. Dia cari cahaya tu dengan cahaya kebenaran. Tapi orang mukmin ni cari cahaya dia macam mana? Dengan cara baca kahfi, baca al-mulk, kan? Dapatkan cahaya dengan berdoa, dapat cahaya baca Al-Fatihah, salat, maka mereka dapat solat subuh berjemaah, maka mereka beginilah yang di antara orang yang terelak dari perangai munafik. Jadi alhamdulillah hari ini saya dapat cahaya lampu, nampak cahaya. Jadi jangan cari dengan cahaya peti sebagaimana orang munafik. Orang munafik ni memang mereka ni hampir-hampir tidak melihat kebenaran. Mereka tidak melihat kebenaran. Sebab tu Nabi kata dalam hadis Muslim, maka orang-orang yang mukhtalif, yang munafik di kalangan kami, yang ma'lumun nafik, yang termaklum munafiknya adalah orang-orang yang solat, orang-orang yang solat 5 waktu di rumah. Ni hadis Muslim kan, yang solat di rumah. Mana aku melihat orang-orang yang solat di rumah, yang menyalahi sunnahku itu adalah tergolong di kalangan orang yang kami jelas munafikan. Jadi salatlah, suruhlah suami-suami, anak-anak solat berjemaah. Sebab kalau dia solat di rumah, maka terjelaslah munafiknya. Maka orang yang munafik payah nak cari kebenaran. Kebenaran. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk dalam bab yang lepas, kita masuk dalam bab bagaimana sumpah. Iblis bersumpah dengan nama Allah. Iblis bersumpah dengan nama Allah, tapi dia berdusta. Jadi Nabi Adam tertipu, kan? Nabi Adam tertipu dengan Iblis kerana pertama dia berdusta dengan nama Allah. Jadi Adam percaya dah. Yang kedua kerana dia menipu, kerana bahawa dia kata bahawa Allah sebenarnya tak nak jadikan kamu ini, bahawa Adam tak nak jadi, Allah tak nak jadikan nabi ini sebagai malaikat dan hidup yang kekal abadi. Sebab itulah Allah tak bagi makan di pokok tersebut. Lalu kalau kamu makan pokok itu, maka Allah akan jadikan kamu mulkin, kerajaan yang kuat, kamu akan jadi ketua raja, ada kerajaan sendiri. Wa mulkin la yabla, dan kamu takkan pernah tua, takkan pernah mati. Yang ini adalah satu perkara yang disukai oleh ramai orang manusia ni, kuasa dan juga hidup lama. Semua orang sama. Diberikan kuasa, hari ni berebut kan, bila pak politik je berebut. Sebab suka ada kuasa. Jadi akhirnya mereka tertewas. Dan alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah diberikan. Maka ketika itulah satu lagi, Adam ini bukan hanya bukan kesalahan syaitan semata-mata. Tapi ada salah lagi. Siapa dia? Salah Adam dan Hawa juga. Salah Adam dan juga ada juga kesilapan daripada Hawa. Maksudnya ada salah Adam juga, iaitu dia tidak ada keazaman yang kuat. Tetapi kena ingat satu perkara je.
Bila kita menyebut tentang satu riwayat, ketika mana kan ada hadis yang sahih kan, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam. Ini popular ni. Nabi Musa berhiwar dengan Nabi Adam. Panjang hadis. Ni hadis sahih Muslim, Bukhari. Ketika tu dia kata, wahai Adam, salah kamu ni. Kan? Kamu ni salah sebenarnya. Kalau kamu tak makan buah tu, kami mesti berada di syurga dah. Itu maksudnya. Jadi apa yang Adam jawab sehingga Nabi Musa tersenyap? Jawapan dia panjang. Nabi Adam kata apa? Ya, aku salah. Aku salah dan kamu tidak layak mencela aku kerana dosa yang telah Allah terima taubatnya. Oh, nampak tak? Maksudnya, kalau Allah telah terima taubat, maksudnya Nabi Adam tak layak lagi mencela. Maksudnya jangan mencela maksiat orang yang telah orang itu bertaubat. Boleh faham tak? Jadinya Nabi Adam lepas ni kita jangan cela Nabi Adam dah. Sebab Nabi Adam telah pun bertaubat kepada Allah. Jadi orang-orang lakukan kesilapan, semua orang lakukan kesilapan. Sehingga Nabi SAW, ketika mana saya membaca semalam di Taib Andak, di Pelda Taib Andak di masjid, saya masuk dalam bab jangan mencela manusia yang orang yang hidup dan orang yang meninggal dunia kerana dosa dia. Satu hadis saya baca, iaitu dia kata perbuatan satu hadis, iaitu kalau Rasulullah SAW dia menyebut tentang man ayyar, hadis sahih, man ayyara akhahu, barang siapa yang mengejek-ngejek akhahu bizanbin, dengan satu dosa, lam yamtu hatta ya'malahu, dia mengejek-ngejek dosa orang tu, sedangkan orang tu tak suka dengan dosa tu sebenarnya, maka dia akan lam yamtu, maksudnya lam yamut, maka Nabi kata dia tak akan mati hatta ya'malahu, sehingga Allah uji dengan ujian tu. Oi, dahsyat. Dahsyat. Qala Ahmad, kata Imam Ahmad bin Hanbal, qalu min zambin qad taba minhu, iaitu dosa yang telah dia bertaubat. Dosa yang telah dia bertaubat, ataupun dosa yang memang dia tak nak lagi orang tahu lah dosa dia. Jadi saya boleh melihat, maka sebelum dia mati, Allah akan uji benda yang sama. Saya teringat satu orang, bukan satu orang, ramai netizen, bila satu anak tu mati dekat belakang, bayi, dia bawa kereta, dia terlupa anak dia kat belakang, dia terlupa anak dia kat belakang. Dan satu lagi, ada kisah lagi, anak mati, dia terlupa hantar nursery, dia pergi kerja, dia keluar, rupanya dia belum hantar anak nursery lagi. Lepas tu yang kedua, ada lagi kes tentang anak yang dia bercuti, lepas tu dia tak pimpin anak dia masuk lift darjah 1, lepas tu anak dia tertutup lift, anak dia takut, anak dia sampai naik tingkat lain, dia panjat jatuh bawah. Ada kan kes tu, kes besar tu, mak dia sampai melawung, menangis, trauma. Tapi netizen saya tengok, itulah budak darjah 1, budak tu kena pegang. Saya pernah melihat, tak pernah lagi orang pegang budak darjah 2, darjah 1 pimpin. Mana ada budak darjah 2, darjah 1 kalau buat lari rentas desa, sekolah rendah, darjah 1 dah buat rentas desa, tak darjah 2. Mana cikgu pegang? Cikgu cuma jaga je kan, pergi tepi. Budak tu lari sendiri, dah pandai. Saya cuma tengok orang-orang ni macam mengeji. Itulah kecaran cuai. Saya takut apa? Orang yang anak dia mati tu, dia trauma tau. Dia tak suka benda tu terjadi. Saya cuba fikir balik, orang yang cakap tu, adakah anak dia darjah 2, darjah 1 tu pimpin panjang? Pernah kita, kalau ada betul-betul lah dipimpin, memang pelik lah. Kalau betul lah dipimpin, mungkin dia ada terlepas juga. Betul tak? Dia ada pegang terlepas tangan juga. Tapi ingat, Nabi kata, man ayyara akhahu bidhanbin, barang siapa yang mengejek-ngejek dosa orang yang dia tak suka dosa tu, dan dia dah bertaubat pula, dia macam kecewa lah anak dia mati, sebagainya, mungkin dia lupa waktu tu anak dia mati kat belakang kereta kan, maka lam yamut, maka Allah akan letakkan dia takkan mati orang yang mencela tu. Itulah cuai. Orang cuai ni patut masuk penjara je, biarkan anak-anak mati kat belakang. Orang tu mungkin ada masalah kerja, yang dia sendiri pun trauma anak dia mati kan. Lam ya'mal, masanya dia tak akan mati hatta ya'mal, Allah akan uji dengan ujian yang sama. Saya takut sungguh bila tengok hadis ni. Saya bila tengok ada orang anak mati tertinggal belakang, saya selalu dengan rumah saya selalu doa, ya Allah, Wani,
Takut betul. Takut betul sebab kita ada anak. Kita ada anak. Sebab bila Allah bagi lupa, Allah belum bagi lupa lagi. Belum lagi. Allah belum bagi lupa, tuan-tuan, puan-puan, bonda-bonda. Kita belum Allah bagi lupa. Tapi kalau Allah bagi lupa, contoh lagi, saya tengok ada satu benda ni, iaitu pernah sekali ni, tapi minta maaf saya sebut nama artis tu. Abi Abadi, betul? Ada anak dia ni, ada tu buat TikTok. Ada sedikit lah buat maksiat. Budak-budak biasa. Berdua. Lepas tu mengeji dia, sampai Abi Abadi kata, anak-anak kamu tu bukan baik sangat. Sampai dia marah. Yelah, padan muka lah tu lah anak-anak artis, perangai maknya gini. Saya cuma bimbang, saya ada anak dara juga. Saya ada anak dara. Kan? Yang saya tak tahu story macam mana. Abi Abadi dah baik dah. Kan? Dan kemudian anak dia pun dia tak suka. Mungkin dia dah marah anak dia. Mungkin kita tak nampak dia pukul anak dia marah anak dia. Memalukan dia. Dia tak suka benda tu. Betul dia cakap. Janganlah besar budak tu kecil lagi. Janganlah aibkan dia. Betul. Kita ni, anak kita ni belum tentu kat luar buat apa. Ada pakwu, ada makwu. Cuma tak ada yang rakam. Kita ni pun muda dulu tak ada yang rakam. Adik-beradik kita tak ada yang rakam. Jadi moga-moga jangan sampai kita cela maksiat orang yang Abi Abadi sendiri tak suka dengan ibadah. Dia sampai cela, dia sampai marah. Tolonglah berhenti kecam anak saya. Anak saya sampai trauma buat maksiat tak trauma. Apa? Netizen macam tak kenal dunia. Macam seolah-olah tak ada anak. Macam seolah-olah tak ada dosa. Ingat kalau kita cela orang tu, mengejek-ngejek dengan benda tu, maka ingat, Nabi kata janji Allah, kamu takkan pernah mati, melainkan Allah akan uji benda yang sama. Benda ni saya ingat sampai hari ni. Kalau ada benda orang, anak-anak orang buat maksiat, saya terlalu doa, ya Allah jauhkanlah daripada perangai ini, kena pada keluarga aku. Keluarga aku, doa supaya kita juga tak terkena. Sebab kita tahu kita pun lemah. Kalau mungkin saya baik, mungkin saya boleh jaga saya punya amalan. Anak saya tak tahu lagi. Macam mana hari ni suka dengan TikTok, suka dengan gadget, kita tak dapat kawan. Macam mana seorang berani cela orang punya maksiat, orang punya jahat anak, sedangkan kita juga ada anak. Kita juga ada anak. Jadi moga-moga hari ni kita sebagai netizen biar jadi netizen beriman. Netizen beriman yang mana bila tengok maksiat orang, doalah pada diri sendiri supaya tidak terkena maksiat. Kalau kita mengejek-ngejek dia, maka moga-moga orang-orang yang begitu juga akan menyebabkan dia tidak akan mati, melainkan diuji dengan benda yang sama. Jadi Nabi Allah Adam ni jangan cela dia. Sebab Nabi Musa bukan dah cela, Nabi Musa pernah marah dia. Tapi Nabi Adam jawab, bukankah kamu tidak layak mencela orang-orang yang telah diterima taubatnya? Ingat moga-moga kita semua dapat. Okey, ada hadis tadi tu. Okey, kejap Assalamualaikum, saya belum baca lagi. Assalamualaikum Kak Numawati, Mak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arafia Yaakob, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuzra Linda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shazlin Niza binti Abdul Razak, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitulah lelaki. Betul. Okey. Hadis riwayat apa ya? Okey, hadis tadi adalah hadis rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, insya-Allah. Jadi hadis dia apa? Man ayyara. Boleh type. Man mim nun ain ya ra. Man ayyara. Awal dia. Man ay, barang siapa yang mengejek-ngejek, memerli-merli akhahu bi zambin, saudara dia ni dengan dosa. Dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Maksudnya kita ketawakan anak tu kerana dia orang yang ini padan tu lah, anak jahat, anak reti, anak itu, anak ini, tak reti jaga anak. Dan itu sebagainya kita ejek-ejek benda yang memang dia tak suka. Ada dosa yang dia tak suka sebenarnya. Bukan dia suka sangat dengan dosa tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maksud begitulah juga Nabi Adam tak suka dosa dia ungkit-ungkit balik. Dia ungkit-ungkit balik, sedangkan Allah telah menerima taubatnya dan dia juga telah bertaubat. Kita dulu pun bukan baik sangat pun. Masa muda-muda dulu. Lagi-lagi yang tahun-tahun 40-an, 50-an tu. Jadi pakai tudung pun tudung mak bapak saya kata dulu. Bapak saya kan lahir tahun 30-an. 30-an. Dia kata tudung dulu Umi, dia kata orang dulu. Guru agama pun kadang-kadang kalau pergi ngaji tu, dia kata pakai tudung UMNO. Tudung UMNO tu tudung UMNO. UMNO terus UMNO kan? Dia Zahra Sulaiman. Dulu-dulu lah. Sekarang dah pakai tudung nikop. Dia tudung UMNO ni, dia tudung jenis nampak rambut depan. Nampak rambut. Ini dulu lah. Zaman-zaman yang bapak saya cerita dulu. Yang jenis
Memang orang-orang guru agama pun macam tu juga. Guru agama tu. Belum guru apa? Guru matematik. Tapi Islamisasi dalam Malaysia ni semakin lama semakin baik. Semakin baik. Sehingga bapak saya dulu, saya tak pernah hidup zaman tu. Bapak saya kata dulu ni, dulu masa pakai tudung besar, ini ajaran sesat dia kata. Ajaran sesat. Tudung besar, ikut tudung besar tu, bawah dada tu, kat pinggang tu, yang ni memang pakai tu, dia memang tudung sesat. Kalau yang pakai niqab, habis hantu kom-kom. Pakai niqab kom-kom terus. Kom-kom. Kan? Hantu kom-kom terus. Ini Masya Allah. Yang ahli sunnah wal jamaah, Tariq Maturidiyah dan Asy'ariyah ni, yang pakai baju kebaya. Saya 22 pinggang tu. Yang itu memang sunnah wal jamaah. At-Tariq Syatibiyah, Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah. Itu. Jadi masa tu zaman Islamisasi belum lagi. Tapi zaman Islamisasi makin hari ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma saya nak sebutlah, dulu pun kita bukan baik. Tapi kalau kita bila lihat dosa orang, kena lihat dosa sendiri dan doakan supaya keluarga kita tidak menjadi seperti itu. Dan tetapi ingat saya pernah sebutkan hadis, jangan juga mencela. Ketika mana Nabi SAW mensyarahkan kisah daripada surah apa tadi yang saya sebut sebelum ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, daripada ayat surah Al-Hasyr ayat ke-10 kan, iaitu Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita kena selalu doa orang-orang tok nenek kita dulu yang beriman, bawakan iman kepada kita kan, bawa Islam kepada kita, kita kena doakan dia. Sehingga Nabi menyebut dalam hadis tu, mereka tak akan diberjaya sesiapa yang daripada generasi yang menyalahkan generasi yang sebelum ni. Boleh faham Itu bukan niat saya, yang mula-mula saya ingat salah. Saya kata dia daripada kitab Azkar. Rupa-rupanya dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, iaitu dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Menafsirkan. Jadi kita ni tak boleh menyalahkan orang dulu yang membawakan iman. Mereka ada kekurangan. Yang bawakan saya agama dulu, kitab Mata Al-Badrin, tak pandai agama pun. Bukan tak pandai agama, tak pandai bahasa Arab. Baca Quran pun, guru-guru kita dulu yang ajar kita Quran, kadang-kadang Masya Allah, saya kampung Sungai Bagan kan orang Jawa ramai. Saya pun orang Jawa juga. Orang Jawa Rengit. Saya orang Jawa Rengit. Walaupun muka kadang-kadang orang ingatkan Lee Min Ho orang Korea. Tapi sebenarnya orang Jawa. Jadinya bila saya dekat Rengit, bila sebut, ada satu imam tu, Imam Jawas. Tapi memang dia memang baiklah baca Quran. Memang pada saya dia guru Quran yang hebat lah, Imam Jawas. Tapi dia Jawa lah. Tapi saya ingat kalau dia jadi imam, dia kata Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Saya ingat lagi siapa yang pernah dengar dia baca memang nak ketawa lah. Kalau saya sekarang ingat balik lah, dulu tak ketawa pun, dah biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya ingat masih lagu dia, masih lagi ingat. Tapi saya pernah, ada satu orang tu dia sakit perut, dia minta imam tu bacakan doa, bacakan Fatihah. Dia baca, sembuh penyakit. Kita ni ada sanad Al-Quran, ada juzuk sanad Al-Quran, ijazah qiraat. Orang tu sakit perut, bacakan Fatihah, Yasin, tak sembuh-sembuh. Nampak tak bagaimana orang dulu ni, keikhlasan dia hebat. Keikhlasan dia cukup hebat. Moga-moga Allah terima dia walaupun tak pandai bahasa Arab. Kadang-kadang kita sombong bila kita ada PhD. Betul tak? Kita mula ketawakan amalan-amalan orang terdahulu. Ada masalah. Orang dulu ni kesilapan dia begini. Tapi jangan sekali cakap dengan hinis ketawa. Kita ketawa. Ingat, dulu tok-tok guru kita tak ada kitab macam kita online. Mereka nak jumpa badan, pustaka, tak ada. Yang ada kitab kuning tu lah yang bawa dia belajar. Hari ini selamat kitab kuning yang dibelajar tu lah, yang dibawa tu, yang mungkin hadis tak sebut hadis dhaif ke sahih. Itulah kitab yang terus menerus hari ini hingga kita kenal Allah. Kita kenal Allah. Dan hari ini mak bapak kita boleh bawa kita pergi belajar Mesir, Jordan sampai PhD. Sebab dia mengekalkan iman. Berbanding dengan orang-orang yang kata bahawa hebat hadisnya di Saudi. Hari ini dulunya baik, sekarang makin teruk. Terbukti hari ini di Saudi, di Syria,
Di negara-negara Mesir yang dulunya hebat agamanya, hari ini mereka ditertawakan kerana agamanya. Kerana teruk perangai. Pada atuk nenek mereka dulu hebat agama mereka. Tapi hari ini mereka hancur dengan maksiat mereka. Tapi hari ini atuk nenek kita walaupun bacaan Al-Qurannya bunyi Jawa, kan? Bacaan hadisnya dia tak reti hadis ni dhaif ke palsu ke. Dia tak pandai rupanya kitab baca bahasa Arab. Baris lagi tak pandai. Tetapi mereka ikhlas mendidik dan akhirnya Islamisasi di Malaysia semakin baik. Allahumma ighfir lana. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Sahabat-sahabat kita dulu yang membawa iman kepada kita. Pakcik-pakcik atuk nenek saya dulu, Atuk Kasim, yang walaupun dia ni mungkin Jawa, tak baca Qurannya bunyi Jawa, tapi dia didik bapak saya didik hantar saya, hari ni saya dapat beriman. Moga-moga dulu mereka dapat diampunkan dosa yang membawa kita semua iman pada hari ini. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan sekali-kali jadikan di dalam hati-hati kami ghillan, sedikit pun hasad dengki, kecewa, sedikit pun rasa macam tak suka, tak sedikit pun rasa macam cemburu, rasa macam nak mencela orang-orang yang dulu. Walaupun orang dulu tu dia tak mendidik kita dengan baik mungkin. Dia rasa mereka ilmu dia tak berapa baik, kerana banyak ajar benda-benda yang begini-begini, tapi jangan ada sedikit pun rasa begitu. Lilladzi, kepada orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha penyayang. Moga-moga Allah ampunkan, sebab Allah maha penyayang. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa ibu dan bapa kita, walaupun ibu bapa kita tak sehebat kita kan. Hari ini ya Allah, daripada pagi sampai ke malam kelas, hari sampai ke malam ke kelas, bolehlah kita pandai. Atuk nenek kita belajar mana? Online pun tak ada kan. Itulah, tapi mereka dapat kekalkan kita Islam, itu dah kira baik. Kira baik. Mujur bapak saya nama Anwar. Anwar. Jadi nama saya Khairul Fahmi. Kalau bapak saya nama Lingkit Siang, mungkin saya adalah Lingguan N. Sudah. Okey, terusnya. Okey, kembali balik. Jadinya pada hari ini kita menyebut tentang bagaimanakah bukti ini menunjukkan betapa dahsyatnya tipu daya serta perancangan jahat, sebagaimana bukti yang telah menunjukkan kekufuran dan keingkaran kepada Allah serta tidak menghargai segala nikmat yang telah diberikan kepadanya. Pada asalnya manusia tidak pernah bersumpah dengan nama Allah, tak pernah. Tapi iblislah yang bersumpah dengan nama Allah, melainkan dalam keadaan tertentu sahaja, ketika berada dalam keadaan terdesak. Sumpah laknat ni semua boleh ada keadaan yang terdesak. Sumpah laknat ni biasanya li'an ni kepada waktu isteri nak menuduh suami nak menuduh isteri dalam keadaan berzina. Itu sumpah li'an. Dan kemudian ketika bersumpah dengan nama Allah, mesti ada wallahi, mesti ada menghadirkan rasa keagungan terhadap kebesaran Allah. Jadi jangan main-main sebut wallahi. Sebab tu kalau kita dengar ceramah, ustaz asatizah tak pernah sebut wallahi. Walaupun betul-betul wallahi saya ada waktu tu, tak ada. Kecuali ada mendesak mahkamah ke kes, ada kes-kes yang memerlukan kita bersumpah, baru kita kena bersumpah dengan wallahi. Sebab jangan menyebut-nyebut nama itu dengan mudah. Sebab Nabi pernah bersabda tentang benda tu. Antara orang yang munafik ni adalah dia suka bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Dan ketika bersumpah dengan nama Allah, mestilah menghadirkan rasa keagungan. Sebab kita bawa Allah sebagai saksi. Jadi kalau cakap benda-benda sekadar main guli je pun, budak-budak lah kalau main guli. Wallahi. Kamu ni kan main guli je pun. Main guli. Budak-budak perempuan main congkak. Wallahi aku dapat tadi, wallahi. Kau ni main congkak je pun. Itu pun nak bawa nama Allah. Sampai kita nak betulkan benda tu, sampai kita nak bawa Allah sebagai saksi. Jadi tak payahlah baik-baik. Kalau benda-benda kecil tak payahlah. Tak payahlah. Maksudnya begitulah. Maksudnya benda-benda kecil tak payahlah kita letakkan nama Allah sebagai sandaran. Melainkan dengan benda-benda besar. Benda-benda besar. Jadi apabila dikata meletakkan sumpahan pada nilai tertinggi, apabila bersumpah dengan nama Allah, tidak lain mereka bersumpah dalam keadaan kebenaran. Jika seorang itu bersumpah dan berdusta pada masa yang sama, ini menunjukkan bahawa tidak mengagungkan Allah serta tidak takut kepadanya. Bahkan perbuatan itu menandakan hati kosong dan akhirnya daripada keimanan yang sepatutnya menghidupkan jiwanya. Tetapi kekosongan tersebut menghalang mereka melakukan sedemikian. Apabila tipu daya dan rancangan jahat iblis yang memaksa dirinya bersumpah di atas nama Allah, pada masa itulah memiliki segala kejahatan. Kejahatan iblis paling dahsyat adalah menggunakan nama Allah. Ingat jangan sampai kita menggunakan nama Allah dalam percakapan kita, tapi palsu. Macam kita juga gunakan nama Nabi. Lagi-lagi Rejab ni, hati-hatilah. Nak beramal tak ada masalah. Jangan kita meletakkan nama amal kita atas nama palsu, kepalsuan daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadinya
Dan kemudian dikata pada masa yang sama ia telah mencapai segala bapa kejahatan, iaitu menggunakan nama Allah dalam sandaran tipu dayanya. Tipu dayanya. Iblis juga telah menjadi guru kepada mereka yang menjadi pengikutnya, terdiri daripada syaitan-syaitan manusia dan jin, ketika mereka mempergunakan dan memperalatkan sumpah dengan nama Allah dengan dalam keadaan dusta, dalam usaha menyesatkan orang lain untuk menguasai mereka semua. Ayat-ayat yang dikaitkan atas sumpahan iblis yang berdosa terhadap Nabi Adam dan Hawa adalah ada pada ayat fadallahuma bighurur. Maksudnya dikata dallahuma adalah menurunkan kedua-dua mereka. Contohnya adalah dallat, dikata dalliyat ad-dallu fi bashar. Ini maksudnya dia al-bi'ru. Ini cerita pasal ni lah, pasal sedikit cerita pasal ayat-ayat orang Arab tentang aku menurunkan baldi itu ke dalam perigi. Dalam perigi. Maksudnya ketika menurunkan baldi tersebut, ia diturunkan dengan menggunakan tali. Lalu baldi itu diturunkan secara perlahan-lahan. Okey, saya baca dulu. Dan justru iblis telah menurunkan Adam dan Hawa ke dunia selepas melapaskan sumpahnya yang dusta. Kerana sumpahan tersebut, mereka berdua termakan buah daripada pokok yang terlarang. Mereka berdua juga diturunkan dari kedudukan yang tinggi, pernah didiami oleh mereka kepada kedudukan yang paling rendah tatkala mereka diturunkan ke muka bumi. Huruf ba pada perkataan bighurur dalam ialah al-ba'sa sababiyah yang menunjukkan maksud sebab. Jadi senang ceritanya, dengan sebab itu, dia tertipu itu, maka dapatlah dia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan tipu daya. Disebabkan itu, sebabkan sumpahan tadi. Disebabkan dia sumpah dengan nama Allah, menyebabkan Adam benar-benar tertipu. Sebab tak ada lagi makhluk sebelum tu yang berani bersumpah dibawa nama Allah sekali. Dia berani berdusta bawa nama Allah. Iblis pun tak pernah buat sebelum ni. Tapi kali ni Iblis gunakan nama Allah. Dia tipu. Ini memang kejahatan yang paling dahsyat. Paling dahsyat. Bermaksud mereka menurunkan mereka berdua disebabkan tipu daya. Turun ke mana? Ke bumi. Al-ghurur pula dengan penuh dengan tipu daya. Iblis menipu dan mengenakan helah ke atas mereka berdua ketika bersumpah dengan nama Allah. Akhirnya, kedua-dua mereka tertipu, diperdaya dengan sumpahnya, dustanya. Lalu dalam keadaan terlupa, mereka termakan daripada pokok yang diharamkan. Inilah sebab dan punca kepada musibah yang telah berlaku kepada mereka berdua. Jadi, itu di antara sedikit bab yang itu. Dan tajuk yang seterusnya adalah menceritakan aurat. Dia didedahkan, diperlihatkan. Jadi sebenarnya yang sebelum ni kan ada cerita sedikit tentang aurat, tentang aurat. Apakah aurat itu, kan? Apakah aurat itu, dan kemudian bagaimana auratnya saya diterangkan sebelum ni ada sedikit, tapi kali ini dia detailkan lagi. Dia detailkan lagi tentang sebenarnya aurat yang bagaimana. Yang sebenarnya yang didedahkan. Didedahkan secara detail. Sebab benda aurat ni saya tengok paling banyak pun dalam Adam ni. Kenapa saya tak tahu. Tapi simpulan bila saya baca bab aurat daripada awal saya baca tafsir Ibnu Katsir, saya baca tafsir-tafsir sebelum ni, banyak Israeliat. Tapi bila saya baca daripada orang yang pandai bahasa, loghah, kan, dia kupas dalam bahasa dia suci daripada Israeliat. Dia kupas satu persatu rupanya huruf ni, baru saya nampak dari sudut yang berbeza maksud aurat tadi. Boleh faham Bila saya dulu baca tafsir, dia banyak bawa kisah-kisah Israeliat. Kan? Jadi saya memahami dengan pahaman Israeliat. Tapi bila Profesor Dr. As-Salah ni, dia kupas tanpa ada Israeliat. Dia gunakan tafsir huruf ke huruf je. Huruf by huruf, guna tafsir dia, ulama kenapa Nabi kata macam ni, Allah kata macam ni, gini. Baru saya nampak sebenarnya, macam mana sebenarnya kisah ataupun kisah aurat tersebut. Kisah dia simple. Iaitu gini. Iaitu macam contohnya anak saya Muhammad Al-Fatih. Daripada dia kecil. Humairah daripada dia kecil. Waktu dia berbugil, keluar bilik air, umur dia 5 tahun. 4 tahun. Dia keluar dalam keadaan tak ada malu. Dia bukan pasal dia tak ada aurat, ada. Cuma dia belum ditaklifkan aurat pada ketika itu. Jadi dia tak tahu pun sebenarnya dia ingat kemaluan dia tu macam tangan dia. Kita cakap, malu tutup. Yang malu tu kita. Dia tak malu. Sebab dia tak tahu itu adalah aurat. Jadi masa itu tak ada begikan lagi. Dan kemudian Allah memang tutup aurat dia. Tutup dan Allah jaga. Tetapi saat mana dia makan buah tersebut,
Maka ketika itulah Allah baru dia tahu itu adalah aurat. Dan Allah letakkan rasa malu pada diri dia. Allah bukakan baju dia dan kemudian barulah Allah letakkan rasa malu pada aurat. Baru dia mengenal aurat dia. Macam contohnya tiba-tiba anak saya yang Muhammad dah umur dah 5 dah. Kan? Dia kan dah tutup kan aurat dia. Dah malu dah. Dia dah malu. Baru dia kenal aurat tu. Maksudnya keseluruhan cerita dia sebenarnya Allah tak buka lagi aurat dia waktu tu. Tapi kerana bencana larangan dimakan buah tadi dan Allah nak letakkan manusia di bumi, Allah uji dengan 2 perkara. Lapar rasa perut. Kena cari duit. Dan kemudian Allah letakkan pula rasa malu pada aurat. Dan kemudian Allah letakkan dalam manusia ni ada aurat yang kita rasa gairah pula. Yang perlu dijaga daripada zina. Sebab itu malaikat tak pernah ada zina. Sebab dia tak rasa pun ada aurat. Dia tak rasa malu dengan kemaluan. Tak rasa suka dengan tengok perempuan cantik. Tak ada. Jadi bila benda macam tu, akan terselamatlah. Bila di syurga ni, Allah selamatkan benda tu. Tapi bila Allah nak turunkan Adam ke muka bumi, Allah jadikan aurat kepada mereka. Iaitu berbentuk aurat yang mereka rasa malu sebagai fitrah. Ada orang tanya dengan saya sebelum ni kan, kenapa ada orang yang tak pakai tudung tapi mereka tak rasa malu? Sedangkan bila Allah buka aurat kepada Adam, Adam rasa malu. Sebab apa? Sebab fitrah itu, kerana orang yang cakap itu, mereka belum dapat fitrah Islam. Sebab fitrah itu Nabi kata, hanya terdapat pada Islam. Fitrah ni hanya terdapat pada orang yang pegang betul-betul Islam. Sebab tu anak saya, hari tu pada datang, doktor dia tutup rambut dia. Dia dah mula rasa malu. Sebab daripada kecil dia masih pakai tudung. Bila dia buka tudung tu, dia rasa malu. Jadi kita mendidik anak kita dalam fitrah Islam. Supaya bila dia buka je tudung tu, dia rasa malu. Dia rasa malu nak terbuka. Bila orang datang tutup dengan kain. Sebab saya dah mendidik dia dengan fitrah Islam. Sebab malu dia itu datang daripada Islam. Jadi sebab tu ada orang yang dia tak malu pakai skirt. Dalam keadaan hari ini dia boleh berbogel. Sebab mereka tak kembali kepada fitrah Islam. Ingat, fitrah yang paling benar adalah fitrah Islam. Jadi wallahu alam. Jadi insya-Allah pada masa-masa yang akan datang, saya pun berada di luar ni. Jadi kita kupas benda yang saya dah kupas pada yang lepas. Saya ulang balik. Cuma saya sedikit menceritakan tentang jangan mencela Nabi Allah Adam. Kerana Nabi Musa pernah buat benda tu. Lalu ditegur oleh Nabi Adam sendiri. Dan saya sebenarnya nak cerita dalam bab tu lah. Sebab saya baca semalam dalam bab kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta, dalam bab mencela mayat dan orang yang masih hidup. Dosa-dosa dia. Jadi orang yang mati jangan dicela dosa dia. Apatah lagi orang yang hidup tak boleh cela. Apatah lagi orang tu dah mati dah. Yang mati. Kerana kita akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama. Oi, ini jawapan yang paling saya takut. Saya takut sangat diuji bila tengok anak-anak orang berzina. Anak orang tiba-tiba dapat ada satu kawan dapat anak luar nikah. Anak dia. Dia tutup aib dia. Dia cerita dengan saya sebab dia nak bagi kongsi sebab ni lah. Sebab saya je kawan dia, jadi dia kongsi macam mana Mi nak buat anak aku gini. Saya berdoa pada Allah, moga-moga maksiat dia tu tak jadi pada saya. Kita takut. Bukan kita cela dia, tapi kita berlindung dengan Allah dari maksiat yang sama. Dan kita doa supaya dia tabah. Dia mudahkan urusan. Sebab semua orang bila anak dia berzina, dia tak suka. Tapi kalau kita mencela maksiat yang dia tak suka, maka takut-takut ujian tu dapat pada kita juga. Ini janji Allah yang ada dalam hadis Nabi yang akan mengingatkan bahawa ingat kita hari ni kalau ada orang buat maksiat, anak-anak mereka jahat, sekali-kali jangan kita mencela dan mengeji. Mencela tu lain, mengejek. Ayyara dia maknanya mengejek-ngejek. Mengejek-ngejek orang-orang itu tak berjaya, anak-anak orang itu begini dan sebagainya. Wallahu alam. Jadi mohon maaf kalau ada kesulitan dan kesalahan. Moga-moga pada bulan baru ini penuh dengan keberkatan. Keberkat, kata saya dah lama betul tak cakap dalam kereta. Dalam kereta hari ni saya berulang balik. Dalam kereta saya Sabtu dah tak ada kuliah, saya tak ambil. Tetapi tadi ni sebab ada sahabat saya dia nak juga kuliah dari Sabtu kat tempat dia. Dia kata tak ada lagi, dia memang ustaz, dia nak yang ustaz yang handsome je. Jadi saya terpaksa lah pergi tempat tu. Jadi saya tersekat dengan jam dan juga tersekat dengan mi goreng dengan ayam goreng tadi. Dihidangkan makan pula. Jadi bila tengok dihidangkan makan ayam goreng yang sedepan, macam rasa bersalah pula bila saya tak menyantap sedikit-sedikit. Sebab saya pun tak akan menyantap banyak.
Saya kalau dari dulu lagi memang saya kalau makan memang sedap mana pun makanan, saya dididik oleh mak bapak saya, kalau makan sedap macam mana pun mi, makan sepinggan. Dari dulu sampai sekarang. Tapi nasinya tambah, mi-nya ditambah, itu lain lah. Tapi pinggan ni memang sepinggan. Jadi wallahualam, jadi insyaAllah. Ustaz nak tanya soalan boleh sikit? Boleh tak ada masalah. Saya dah tak ada apa-apa ni. Okey. Sama Jadi Ustaz, macam mana kita nak taubat nasuh dan tak nak ulang lagi dah, walaupun kita terlupa ke apa cara-cara yang diizinkan dengan Allah, oleh Allah. okey. Macam mana taubat kita tak nak berulang? Okey, pertama sekali, kita punya kesalahan ni, dosa dia memang Nabi sebut dalam hadis Bukhari, dosa yang berulang-ulang. Dosa yang berulang-ulang. Satu hari ada dosa orang ni berulang-ulang. Maka nak Allah tetap bagi tahu, aku akan ampunkan dosa dia. Satu hari, Abu Zar, dia pernah jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku ni ada dosa yang berulang-ulang. Maksudnya dosa yang apa panggil tadi? Kalau panggil tadi dosa yang jenis dosa dah memang tak boleh buat dah. Ada orang ni dia suka tengok Hindustan. Dia memang tak boleh buat dah. Dia tak boleh berhenti. Buat saya apa tak nak berhenti. Isap rokok, dosa yang memang dah sebati dalam diri kita. Jadinya dosa suami, sikit nak membasar dengan suami, sikit nak marah suami, pantang sikit suami silap, ada je tak kena. Itu dosa tu. Dosa. Dosa yang menyebabkan mungkin tak akan mencium syurga Allah. Dosa tu besar. Kita anggap macam biasa tadi kan, sebab dah terbiasa. Tapi dosa tu besar. Jadi kita ni macam mana? Macam mana? Kadang-kadang bila sebut dosa tu, kerana apa? Pertama sekali, Nabi bagi tahu, maka bertakwalah pada Allah. Tips dia, bertakwa pada Allah. Yang kedua, Nabi kata, dan buat satu perkara, amalan yang baik, menyusuli kejahatan tersebut. Susulilah kejahatan tersebut dengan amalan yang lebih banyak. Maksudnya kalau kita buat benda jahat, kita kena susulkan dengan benda baik. Yang ketiga, berkawan dengan orang yang soleh dan solehah. Maksudnya kena pilih kawan. Kalau jenis dulu macam contohnya kita ni tak suka dengan suami, kita kawan pula dengan orang anti suami pula. Sudah, cuma kawan-kawan kita gitu semua. Lala sudah kita makin jadi negatif, betul? Sebenarnya kawan ni sangat-sangat berbahaya. Kalau kita orang isap okok, kawan dengan orang isap okok juga. Kalau kita memang kaki karaoke, kan? Nak mengubah tak nak karaoke. Tiba-tiba kawan pula memang kaki karaoke. Tengah-tengah duduk lepak. Jom karaoke. 1-2 lagu. Dah kita mesti kembali balik. Kena pula speaker sedap. Semalaman ku tak lena. Aduh sampai habis. Kena pula ada orang puji. Wih Ustaz, gini-gini. Layan satu lagu lagi. Habis. Sebab tu saya meninggalkan kawan-kawan tu bukan kerana saya tak suka dia, tapi kerana kita ni pun tak berapa kuat iman. Imannya jadi pilihlah kawan yang baik. Jadi moga-moga kawan semua, siapa-siapa lagi yang bertanya, moga-moga kita pertama kita kena takut pada Allah, dan kita kena kedua kerana susulkan kebaikan yang lebih banyak daripada keburukan kita tu, dan yang ketiga kena pilih kawan. Sebab kita pilih kawan bukan tak suka kawan tu, kerana kita nak berubah jadi perangai tu. Kena berubah jadi orang yang baik, kawan dengan Bonda Rose, yang orang-orang beriman ni, dengan Azarina, dengan admin Kak siapa lagi ni orang hebat-hebat ni? Hebat belaka ni. Hebat belaka. Orang-orang hebat dan suha ni. Jadi sebelum kita taubat, nak kembali balik, kita kena pilih dulu kawan-kawan. Sebab Nabi pernah menyebut dalam kitab Tazkirah, kamu belum kira bertaubat sekiranya kamu tidak meninggalkan kawan-kawan yang melakukan dosa. Maksudnya kamu masih lagi kawan dengan orang-orang berdosa. Kamu masih lagi berada pada majlis-majlis dosa. Jadi kita kena berada dalam majlis-majlis ilmu supaya kita istiqamah. Sebab bukan senang kita nak jauh daripada dosa. Tips dia adalah jauhkan diri daripada kawan-kawan yang boleh menyebabkan kita terjebak dalam dosa yang kita akan kembali kepada mereka. Jadi wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jika kita selalu berkawan dengan orang yang soleh atau yang saleh, macam mana kita nak berdakwah dengan orang yang nak dekatkan diri pada Allah? Kawan dengan orang solehah bukanlah tak boleh berdakwah. Sebab namanya pun kawan. Kita kawan dengan orang yang solehah sebab untuk diri kita sendiri. Itu kawan. Bukanlah kita nak berdakwah dengan orang yang pergi main disco. Janganlah kawan dengan dia. Kau pergi dakwah je lah kan. Pergi berdakwah. Saya pun selalu juga. Sebab baru-baru ni saya pun ada ikat dengan jaringan dengan satu NGO di Johor yang cerita pasal mu'allaf, dan
mereka baru call, baru hari ni di call saya untuk nak apa berada dengan saya punya NGO. So NGO saya nak keluarkan duit, saya pengerusi dia. Jadi dia nak buat untuk mu'alaf untuk berada di masjid subuh. Jadi dah mula program tu lah. Jadi saya bukan kawan dengan mu'alaf tu. Cuma saya ni bila nak dekat dengan dia, maka saya kena dekat dengan dia lah, berkawan. Jaringan harmoni, betul. Jaringan harmoni, iaitu dibawa daripada sahabat saya Ustaz Razif. Jadinya bila saya dekat dengan orang tu, tak ada masalah. Walaupun saya bukan kawan dia pun. Dengan budak-budak, anak-anak dekat tempat saya bagi duit. Dan saya dekat dengan kanak-kanak buat program. Tapi dia bukan kawan saya. Jadi bukanlah maksudnya kita nak berdakwah dengan orang yang jahat, paksa kita kawan dengan dia. Kita kawan dengan dia. Sebab itu kalau orang yang buat jahat, janganlah kita pergi masuk disco pula. masuk disco pula. Jadi wallahualam, jadi tak semestinya kena kawan dengan dia untuk kita berdakwah kepada dia. Ingatlah kawan tu lain. Kawan dia adalah orang yang kita duduk bersama-sama hari-hari, kita makan sama-sama dengan dia. Tapi kalau kita nak berdakwah, kita hampiri mereka. Nabi SAW, dia tetap juga duduk bersama dengan sahabat-sahabat dia yang beriman. Tapi dalam masa yang sama, Nabi juga dekat dengan orang-orang kafir untuk berjumpa dengan orang kafir untuk berdakwah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan kita jangan mencela sama ada orang hidup ataupun orang dah meninggal dunia kan? Ya, kita tak ada rasa nak mencela lah Ustaz, tapi kita rasa nak bercerita. Kerana kita dah simpan lama dalam dada kita kan. Katalah dalam satu keluarga tu kan, kita ni dikambing hitamkan. Jadinya adik-beradik kita tak tahu apa nasib kita, apa yang kita rasa kan. Mereka rasa macam mereka rasa dia tahu sikit-sikit je. Tapi hati kita simpan lah cerita. Bila kita menyuarakan satu dua perkara yang dia rasa tak suka lah sebab dia sayang orang tu kan. Kita cakap orang tu, dia tak percaya. Bila dia tak percaya tu lagi hati kita rasa tak seronok kan. Jadi kita nak bercerita lagi, kita rasa takut. Okey. Satu lagi, pernah pergi bercuti lah kononnya. Jomlah pergi cuti sekolah ikut. Masa tu umur 12 tahun Ustaz kan. Dulu kita 12 tahun dah pandai buat itu buat inilah kan. Seronok lah nak pergi cuti rumah dia. Tapi bila kita sampai rumah dia, kita ni duduk curut dapur Ustaz. Kita ya Allah, kita umur 12 tahun, kita tak pernah angkat air, kita tak pernah jumpa sungai, kita duduk bandar. Tiba-tiba kita sampai kat kampung. Anak-anak dia orang pergi main-main tapi kita lah duduk dekat dapur dengan mak dia. Dia berteman lah, dia bekerja, dia duduk di dapur tapi kita lah yang jadi melayannya. Basuh pinggannya apa semua. Jadi satu orang pun tak tahu apa masalah yang berlaku kan. Tapi bila kita dah tua macam ni, kita jumpa balik keluarga tu, ya Allah Ustaz. Kita rasa ya Allah, sedih kan kita dibuat oleh keluarga dia tu. Kita rasa nak bercerita dengan adik-adik kita kan, macam mana dia tu buat kita kan. Jadi macam kita orang gaji dekat dapur dia. Sedangkan kita pergi cuti rumah dia. Kita nak simpan benda tu, lama tau kita simpan. Hati kita memberontak nak bercerita. Dosa dah Ustaz. Okey. Pertama sekali Nabi sebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebaik-baik tempat kita bercerita adalah Allah. Kita syaitan ni dia akan selalu sebut berkongsilah. Sebab Nabi SAW pun tak pernah berkongsi pada anak dia, pada isteri dia, pada suami dia. Apa pun masalah selain daripada benda yang besar. Keburukan orang. Dakwah tu lain. Jadi nak sebut tentang berkongsi ni, Nabi cuma bagi tahu tentang satu benda. Kalau kita dah pada hari ini man satara, barang siapa yang menyembunyikan aib orang, maka Allah akan menyembunyikan aib kita. Barang siapa yang dia ini nak bertaubat, maka datang satu sahabat Nabi ni, dia nak bertaubat payah. Kenapalah aku susah nak bertaubat? Isi berulang-ulang dosa balik. Maka Allah bagi tahu, maka maafkanlah. Maka kamu belum memaafkan musuh kamu. Maksudnya kita ni ada benda yang kita belum maafkan orang lagi. Jadi antara susahnya kita bertaubat pada hari ini, kerana kita tak cuba untuk maafkan orang. Cakap dia lebih, saya pun sama juga. Tak boleh maafkan orang, susah. Tapi kalau kita nak jadi orang yang benar-benar boleh bertaubat dengan mudah, maka maafkanlah. Bagaimana Nabi SAW, dia boleh memaafkan orang lain. Doalah pada Allah supaya kita ni jadi orang yang boleh maafkan orang. Dan mengadulah pada Allah. Sebab ingat satu benda yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, dia disebut daripada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, kamu tahu tak, ada tujuh benda yang aku nak sampaikan kepada kamu. Satu perkaranya antara, kalau semua orang memuji kamu, menyukai kamu,
maka satu pun orang itu tak boleh memberi manfaat kepada kamu. Dan semua orang dalam keadaan ini membenci kamu dan memberi mudarat kepada dalam dunia ni. Semua orang membenci kamu, tak suka kepada kamu. Dia juga tidak boleh memberi mudarat kepada kamu. Maksudnya manfaat pun tak boleh bagi, mudarat pun tak boleh bagi. Jadi kita tak payahlah ambil kira. Maksudnya kalau kita cakap dengan adik-beradik kita dan adik-beradik kita semua tahu yang kita ni baik. Yang kita dulu gini. Sebenarnya tak ada memberi manfaat pun sebenarnya. Sebenarnya orang-orang tu bukan suka cerita kita, dia suka cerita dia. Jadinya kita ingatkan kita bila dapat benda tu orang tahu, yang menyebabkan orang tahu kita baik. Sebenarnya benda tu tak ada apa pun sebenarnya. Tak memberi manfaat. Kebahagiaan kita ini hanya pada Allah. Saya cakap je, kadang-kadang kita memang ada hati tak luahkan perasaan. Tetapi sebenarnya luah perasaan hanyalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pada Allah. Ya Ustaz, saya mau tanya tentang soalan munafik. Ustaz ada menyatakan orang beriman, orang munafik dan orang kafir. Aha, Dan betul. dari segi hukuman di akhirat, saya biasa mendengar ya hukuman orang munafik itu Allah ada berfirman ya adalah lebih berat berbanding dengan orang kafir, atau orang beriman pun diuji sebab alpa itu lupa seperti Allah Ustaz terangkan. Jadi Betul. boleh Ustaz terangkan lebih banyak tentang orang yang munafik. Terima kasih. Okey, pertama sekali. Orang beriman ini, orang dia ada 3 sifat tu, daripada ayat 1 surah Al-Baqarah sampai ayat ke-20 tu cerita tentang 3 golongan. Pertama, golongan orang beriman, golongan kafir dan golongan munafik. Golongan munafik ni sebab apa bahaya dia? Sebab antara golongan orang yang kafir, mereka terang kafir mereka. Tapi orang munafik ini, mereka akan duduk berselindung dalam keadaan orang Islam, sedangkan mereka adalah orang yang menentang agama. Kalau kita melihat bahawa kenapa orang-orang munafik lebih dahsyat, kerana orang munafik ni tahu kebenaran. Orang munafik juga digelar sebagai orang yang kafir sebenarnya. Kerana mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tutup kebenaran mereka. Mereka tahu dah, mereka duduk bersama dengan Nabi. Mereka kenal Nabi SAW, tapi mereka ingkar dan mereka menyerang Nabi. Membenci Nabi. Padahal orang-orang kafir mereka tak pernah kenal Nabi. Jadi sebab itulah antaranya kenapa disebabkan orang-orang munafik ni lebih bahaya berbanding dengan orang yang kafir. InsyaAllah, wallahu a'lam. Sebab itu kadang dia telah mengetahui kebenaran, tetapi dia macam iblis, dah tahu dah kebenaran, dah tampak syurga dah, tetapi dia tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang munafik ni kan tahu, dah belajar tentang hukum itu, belajar Al-Quran, malah baca Quran lebih baik daripada kita, tapi tetap juga menentang hukum Allah. Ini dipanggil orang munafik. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah. Okey, Kak Rabiah. Okey, boleh. Adakah, minta maaf Ustaz, adakah kedudukan orang munafik itu di neraka yang di bawah sekali Ustaz? Gitulah. Dalam Al-Quran memang sebut macam tu. Orang munafik dia punya, orang yang kafir, wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maksud takutlah kepada api neraka, kerana orang-orang kafir itu berada menjadi arang-arang api neraka Jahannam. Jadi orang kafir menjadi arang. Saya nak cuma sebut dalam hadis Nabi disebut orang munafik berada di bawah lagi daripada orang-orang yang kafir. Maka kalau orang kafir dah jadi arang, maka orang munafik memang, kalau buka dalam kitab Imam Qurtubi, orang munafik dia punya azab dia lebih dahsyat daripada orang-orang yang kafir. Wa'iyyazubillah. Sebab orang-orang munafik adalah termasuk kalangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Tapi ini munafik yang macam mana ni? Ini munafik yang berzama Rasulullah ni. Munafik yang dekat dengan Rasulullah tapi menentang Rasulullah. Bukan ciri-ciri tapi ini memang munafik sungguh. Dia dah kenal Islam tapi menentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi, macam ni lah para sahabat Nabi, para orang-orang yang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam cerita tu kita boleh bawa pada masa-masa akan datanglah insya-Allah. Allah. Terima kasih Ustaz. Maaf semua. Sama-sama. Okey, insya-Allah. Okey. Last soalan. Ustaz, saya mau boleh. tanya lah. Okey. Nanti tak. Orang munafik ini, orang yang munafik saya masih berkisar dengan munafik. Mempunyai peluang ke surga sebab dia mempunyai kepahaman sedikit. Sebab orang yang faham sedikit itu punya peluang masuk surga. Bagaimana pandangan Ustaz? Okey, itu betul. Sebab itulah saya kata tadi, pertama sekali, orang-orang yang munafik ni memang dia ada. Sebab tu orang kafir itu maknanya apa? Kafarah. Kafarah tu kembali balik makna dia apa? Kafarah tu makna asal dia adalah orang yang meletakkan benih.
di dalam satu tanah asalnya, dan kemudian perbuatan mengambus kembali tanah yang di dalamnya ada benih, itu namanya kafarah. Maksudnya dia ada benih kebenaran dah, tapi dia menutup kebenaran tu. Jadi memang dia tahu kebenaran, itu masalah. Yang masalahnya dia tahu kebenaran tapi dia tetap mengambus kebenaran kerana ego dia, macam iblis. Iblis ni ego dia tak nak tunjuk dengan adam kerana sampai akhirnya dia lawan Islam, lawan Allah. Yang ini paling baik. Tapi kalau dia kembali balik bertaubat, Allah terima. Sebab dia tahu jalan balik. Tapi sebab itulah Nabi Allah SWT selalu letak dalam Al-Quran tentang jangan jadi macam iblis. Walaupun tahu kebenaran, sebab ego, sebab rasa sombong, menyebabkan akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia kembali balik sebelum dia mati, kembali kepada landasan Islam, tentulah dia dibalas dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebab tu orang munafik juga nak cari cahaya. Tapi cahaya dia macam cahaya peti. Dia nak cari juga cahaya kebenaran. Tapi cari cahaya kebenaran dengan cara orang munafik ni bahaya. Cara orang beriman cahaya dia apa tau? Pergi sembahyang subuh berjemaah. Antara elak-elak bercakap, pergi baca surah Kahfi, berikan cahaya dalam hati. Moga-moga kita semua terelak dari perangai orang munafik. Wallahu a'lam. Okey, tadi last soalan semua dah tutup balik, last pada admin je. Okey, Kak Manira balik. Okey, insya-Allah. Sebab tadi okey. Sebab saya dah saya bukan jemaah tadi. Ustaz, saya nak Ustaz tolong cek hadis riwayat Tirmizi ni betul ke tak Ustaz? Berkenaan dengan Fir'aun tu ketika dia ditenggelamkan dalam laut tu kan Ustaz. Jibril sumbat mulut dia dengan tanah selut tu betul tak Ustaz? Sebab ada dalam riwayat Jami' Tirmizi 3032. Boleh Ustaz cek tak? Okey, hadis tentang tu. Okey, insya-Allah. Saya boleh cek balik tu sebab tu hadis tentang ni tentang apa? Dia patutnya dia nak mengucap kalimah syahadah kan. Lepas tu dia nak masuk Islam, tapi Jibril sumbat mulut dengan tanah. Okey. Riwayat tu betul ke tak? Tapi saya pernah dengar lah 2-3 kali lah. Cuma tak tahulah kesahihan cerita ni. Allah Adam. Okey. Tapi kalau kita jadi insya-Allah senangnya benda tu simple je. Sebenarnya kalau kita melihat daripada hadis tu, hadisnya gini kan. Inna Jibril kana yadussa fi qammi Fir'aun at-tin. Jibril alaihissalam memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun kerana makhafatan ay yaqula ilaha illallah. Kerana dia takut sungguh. Fir'aun ni pada hujung hidup dia ni ucap kalimah la ilaha illallah. Kerana dia tahu kebenaran. Sampai jahatnya dia tu sampai Jibril tak bagi betul. Jadi hadis ni juga bukan hadis riwayat. Hadis ni riwayat Ahmad bukan Tirmizi. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Hadis ni juga daripada riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ibn Hibban. Juga dalam Al-Hakim, dalam kita saya cari ni, Abu Daud pun ada sebut. Dengan matan yang berbeza, ada juga disebut dalam hal yang lain dan hadis-hadis yang lain. Okey. Ini saya ambil dari komentar Syekh Syu'aib. Saya kenal ni, Syu'aib Ar-Na'ud ni antara satu ulama hadis contemporary pada hari ini. Dia menceritakan hadis ini, iaitu hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang sanadnya mauquf daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan perawinya siqah, bahkan mereka juga dari kalangan perawi daripada Rawahul Bukhari. Mereka cukup satu syarat daripada Rawahul Bukhari wal Muslim. Sanad dia tu dia cukup persyaratan Sahih Bukhari wal Muslim dan melainkan Al-Ata' bin Sa'id menguatkan periwayatan dia. Jadi disebutkan sini Al-Hakim mengatakan juga dalam Mustadrak hadis ini adalah hadis yang sahih yang mengikut syarat Rawahul Bukhari wal Muslim. Tapi mereka tak mengeluarkan dalam kitab mereka. Jadi berkenaan dalam Inna At-Tabari juga mengaku syarat yang sahih. Jadi Imam Tirmizi juga ada sebenarnya hadis ni. Tapi dia punya ayat lain sikit. Ayatnya lah lain. Saya baca je ni. Jadinya tapi Imam Tirmizi meletakkan hadis ini sebagai hasan. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi bila kita melihat bahawa keseluruhan hadis ini, maka hadis ini adalah hadis yang baik. Hadis yang baik. Saya tengok bahawa hadis ni adalah satu hadis yang baik yang boleh dibuat sebagai hujjah. Sebab hadis ni juga dimasukkan dalam laman web sebagai hujjah oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebagai hujjah dia. Saya buka di YouTube pun keluar dia. Dan dia riwayatkan hadis tu. Dia ni orang yang siqah pasal dengan hadis. Dia tak akan riwayatkan hadis yang dhaif dalam dia punya percakapan dia. Jadi dia pun ceritakan tentang benda tu. Jadi wallahu alam,
Jadi itu di antara komentar tentang hadis tersebut, tentang firman. Saya pun tak tahu ni, dan saya baca, alhamdulillah, satu ilmu bagi saya. Sebab saya masuk dalam ni apa pencarian hadis dhaif, hadis palsu. Saya type lah. Saya type dan saya cari, dan itulah jawabannya. Jadi hadis ni Al-Hakim dengan Al-Naud mensahihkan hadis ni. Wallahu a'lam. Okey, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah wallahu a'lam kita terima kasih. Ini cari dalam ni je. Dalam kan ada laman web, ada banyak laman web tentang hadis-hadis ni. Type je kanan dia. Okey. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita terus baca surah Al-Mulk. Kan? Okey, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم منا ومنكم تقبل يا كريم إن شاء الله الحمد لله. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan jaza Ustaz di atas perkongsian hari ini, Masya Allah. Banyak persoalan tadi dan jawapan yang diberikan itu mudah-mudahan kita sama-sama mendapat ibrah, sama-sama kita dapat meningkatkan keimanan kita, tambah ilmu kita hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini daripada subuh tadi hingga ke saat ini masih lagi duduk di hadapan device masing-masing mendengar majlis ilmu. Masya Allah. Ustaz, saya buat eban sikit. Kuliah kita besok seperti biasa bersama dengan Al-Fadil Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan kasidah pada pukul 7 pagi ya, 7 pagi insyaAllah. Dan kuliah duha kita bersama dengan Imam juga, Al-Fadil Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara pada pukul 8.30 pagi dengan tadabbur surah Ali Imran. Dan kuliah akhir kita, kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Abdullah bin Tudah pada pukul 8 malam dengan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf kiranya di sepanjang hari ini, kuliah yang berlangsung hari ini ada sebarang kesilapan, sebarang kekurangan dan sebarang kekurangan, kekhilafan dan yang tidak yang menyentuh perasaan, yang menyentuh hati jemaah kita pada hari ini. Mohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita
Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz, Imam Remaja membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات